Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 3 akan bentang tentang industri yang terjejas disebabkan oleh peperangan Ukraine dan Rusia. Jadi ini merupakan ahli kumpulan kami. Seperti yang semua sedia maklum, kebanyakan negara masih lagi belum pulih daripada impak COVID-19. Tetapi mereka telah dikejutkan oleh berita peperangan di antara Rusia dan juga Ukraine. Presiden Rusia yang bernama Vladimir Putin telah memberikan ucapan yang membimbangkan penduduk-penduduk di seluruh negara, dan perkara ini telah mengakibatkan sekatan kewangan ke atas beberapa negara dan juga beberapa industri yang terlibat. Terdapat 4 jenis objektif, iaitu yang pertama ialah mengkaji 3 jenis industri yang terjejas akibat peperangan Rusia dan juga Ukraine. Yang kedua ialah membandingkan prestasi syarikat dengan syarikat yang terkemuka. Yang ketiga ialah mengenal pasti faktor yang menyebabkan masalah kewangan semasa krisis peperangan. Dan akhir sekali ialah membincangkan implikasi dan cadangan bagi setiap isu yang telah kami kaji. Baiklah, seterusnya kita pergi ke isu satu, iaitu mengenai industri minyak dan gas. Shell ialah syarikat minyak dan gas multinasional yang diasaskan pada tahun 1907 oleh Marcus Samuel. Perniagaan utama Shell ialah penerokaan, pengeluaran dan pemasaran minyak dan gas asli. Syarikat itu juga mempunyai bahagian penapisan dan pemasaran yang besar dalam menjual petrol, diesel dan produk lain kepada pengguna. Konflik yang berterusan antara Ukraine dan Rusia telah memberi impak yang besar kepada industri minyak dan gas, terutamanya bagi syarikat seperti Shell. Beberapa isu utama termasuk gangguan bekalan gas. Rusia ialah salah satu pembekal gas asli terbesar ke Eropah dan kebanyakan gas itu diangkut melalui saluran pipe yang merentasi Ukraine. Jadi konflik telah menyebabkan gangguan dalam aliran gas serta pertikaian mengenai harga dan pembayaran. Disebabkan hal itu, Shell telah pun menghentikan semua operasinya di Rusia termasuk loji gas asli cecair utama, sekaligus menjadi syarikat tenaga barat utama terbaharu yang meninggalkan negara yang kaya dengan minyak itu iaitu Rusia berikutan pencerobohan Rusia ke atas Ukraine. Terusnya kita beralih kepada analisis kewangan syarikat Shell. Nisbah yang pertama adalah nisbah hutang kepada equity. Berdasarkan daripada data yang diperolehi, nisbah hutang sepanjang tempoh 3 suku tahun pertama syarikat Shell didapati menurun. Ini mencerminkan jumlah pembiayaan yang lebih rendah melalui hutang. Situasi ini dapat disokong dari inisiatif Shell meningkatkan pulangan kepada pemegang saham melalui pembelian balik saham atau dividen yang lebih awal daripada cangkaan selepas kenaikan mendadak harga minyak dan gas bagi mengurangkan hutang pada sukuan kedua dan ketiga. Bagi margin keuntungan pula, didapati bahawa peratusannya meningkat bagi ketiga-tiga sukuan tahun 2022. Ini disebabkan oleh harga minyak dan gas yang lebih tinggi dan prestasi kukuh daripada bahagian dagangan. Shell mencatatkan lonjakan dalam keuntungan walaupun juga telah berjanji untuk mengeluarkan 3.9 bilion untuk menampung kos keluar dari pelaburan di Rusia selepas pencerobohan di Ukraine. Jadi berdasarkan data yang diperolehi juga, nisbah cepat syarikat Shell menunjukkan peningkatan pada suku kedua berbanding suku pertama yang mencerminkan bahawa hutang jangka pendek syarikat dapat dikawal. Nilai nisbah cepat lebih dari 1.0 bagi suku pertama hingga suku ketiga menunjukkan bahawa keupayaan pengurusan untuk membayar obligasi semasa menggunakan aset semasa bertambah baik. Analisis ini akan meletakkan ExxonMobil iaitu sebagai penanda aras untuk membuat perbandingan dengan syarikat Shell. ExxonMobil mempunyai nisbah hutang kepada equity yang lebih rendah dan kadar penurunannya adalah lebih ketara berbanding syarikat Shell. Ini bermakna equity pemegang saham syarikat ExxonMobil adalah lebih besar berbanding syarikat Shell dan ia tidak memerlukan sebarang wang untuk membiayai perniagaan dan operasinya untuk berkembang. Dengan kata mudah, syarikat ExxonMobil mempunyai lebih banyak modal yang dimiliki daripada modal yang dipinjam berbanding dengan syarikat Shell. Selain itu, walaupun Shell mempunyai margin keuntungan yang tertinggi iaitu pada suku kedua sebanyak 18.03%, tetapi syarikat Shell mengalami penurunan pada 7.04% berbanding dengan sukuan sebelumnya. Berbeza dengan syarikat ExxonMobil, syarikat tersebut mengalami kenaikan margin keuntungan yang berterusan sepanjang 3 sukuan. ExxonMobil telah dapat mengimbangi harga minyak sebahagian besarnya melalui ekspor gas asli cecair. Permintaan tersebut telah melonjak di Eropah selepas Kesatuan Eropah menamatkan import dari Rusia. Trend atau corak penurunan nisbah cepat yang diperlihatkan oleh syarikat ExxonMobil adalah tidak sama seperti syarikat Shell, di mana syarikat tersebut telah menunjukkan peningkatan dari sukuan pertama hingga sukuan kedua, kemudian menurun semula pada sukuan ketiga.
Jadi di sini kita boleh lihat ExxonMobil boleh dikatakan berhemat dan dalam pengandalian kecairan aset dan liability syarikat tersebut kelihatan diurus dengan baik. Industri kedua yang terkesan disebabkan peperangan merupakan industri pertanian. Syarikat CF Industries Holdings Incorporation ialah pengeluar dan pengedar utama baja nitrogen. CF Industries mengendalikan pembuatan baja nitrogen di Amerika Syarikat, Kanada dan United Kingdom. Antara beberapa produk syarikat termasuk amonia, butiran urea dan larutan amonium nitrate yang digunakan oleh petani untuk meningkatkan hasil tanaman. Syarikat itu merupakan pemain penting dalam pasaran baja Amerika Utara, Eropah dan global. Konflik ini telah menyebabkan penurunan dalam pengeluaran pertanian disebabkan oleh pengurangan akses kepada tanah, buruh dan sumber modal. Ini telah mengakibatkan harga produk makanan yang lebih tinggi dan penurunan dalam ekspor. Mereka juga menghadapi beberapa isu kewangan yang berkaitan dengan nutrisi tanaman seperti kos, ketersediaan dan akses. Bagi CF Industries Holdings, nisbah hutang kepada ekuiti bagi suku pertama lebih tinggi berbanding bagi suku kedua dan bagi suku ketiga. Nisbah ini menunjukkan bahawa syarikat telah menggunakan hutang sebagai sumber pembiayaan dan ia telah mengurangkan hutangnya dari semasa ke semasa. Walau bagaimanapun, nisbah hutang kepada ekuiti yang tinggi boleh memberi kesan negatif ke atas kedudukan kewangan syarikat kerana ia menunjukkan bahawa syarikat sangat bergantung kepada hutang untuk membiayai operasi dan pertumbuhannya. Seterusnya, berdasarkan data yang diberikan, dapat dilihat margin keuntungan untuk CF Industries Holdings turun naik pada 3 suku tahun ini dengan margin keuntungan sebanyak 30.79% pada suku pertama, 34.36% pada suku kedua dan 18.87% pada suku ketiga. Turun naik dalam margin keuntungan boleh dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti perubahan dalam jualan, kos pengeluaran dan keadaan pasaran. Industri baja mempunyai kitaran yang sangat mudah untuk berubah, iaitu harganya mudah untuk berubah. Disebabkan terjadinya perang antara Ukraine dan Rusia, telah menyebabkan gangguan dalam bekalan bahan mentah untuk pengeluaran baja, gangguan dalam laluan pengangkutan dan perubahan dalam permintaan global untuk baja. Analisis ini akan menetapkan syarikat Mosaic sebagai penanda aras untuk membuat perbandingan dengan syarikat CF Industries. Pemilihan syarikat Mosaic dibuat kerana ia merupakan pengeluar terbesar bagi produk fosfat siap. Daripada data yang diberikan, dapat dilihat bahawa CF Industries Holdings mempunyai nisbah hutang kepada ekuiti yang lebih tinggi daripada syarikat Mosaic. Hal ini juga menunjukkan bahawa CF Industries lebih terjejas oleh perang dan terpaksa menanggung lebih banyak hutang untuk membiayai operasi ini, dan pelaburan disebabkan oleh penurunan hasil yang disebabkan oleh sekatan dan gangguan dalam laluan pengangkutan. Selain itu, dapat dilihat bahawa CF Industries mempunyai margin keuntungan yang lebih tinggi, menunjukkan bahawa CF Industries lebih menguntungkan daripada syarikat Mosaic pada suku pertama dan kedua, tetapi pada suku ketiga syarikat Mosaic lebih menguntungkan. CF Industries kurang terjejas oleh perang pada suku pertama dan kedua, tetapi kesan perang telah memberi kesan kepada syarikat itu pada suku ketiga dan membawa kepada penurunan dalam keuntungan. Akhir sekali, CF Industries mempunyai nisbah cepat yang lebih tinggi daripada syarikat Mosaic, menunjukkan bahawa CF Industries mempunyai kecairan yang lebih kukuh daripada syarikat Mosaic dalam ketiga-tiga suku tersebut. Ini menunjukkan bahawa CF Industries kurang terjejas oleh perang dari segi kecairan kerana syarikat itu mempunyai kecairan yang lebih kukuh untuk memenuhi obligasi jangka pendeknya. Isu ketiga ialah industri syarikat penerbangan. Kami telah memilih syarikat Ryanair. Syarikat Ryanair merupakan sebuah syarikat penerbangan berkos rendah di Eropah yang berpangkalan di Ireland. Selepas sektor penerbangan pulih dari impak sekatan akibat pandemik COVID-19, ia terus diuji dengan masalah perang antara Rusia dan Ukraine. Konflik di antara kedua-dua negara ini menyebabkan ruang udara di Ukraine, Moldova dan sebahagian Belarus dan selatan Rusia berhampiran Ukraine ditutup hingga menyebabkan perjalanan yang terhad. Negara Rusia telah melarang 36 negara daripada terbang melalui dan melintasi kawasan udara di negara mereka. Sekatan udara yang dilakukan ini membawa masalah kepada pembatalan atau pengalihan penerbangan, kenaikan harga tiket penerbangan, kenaikan kos bahan api dan pelbagai lagi isu lain. Peperangan Rusia-Ukraine juga telah menjejaskan harga minyak seluruh dunia dan memberi kesan yang agak teruk kepada syarikat Ryanair. Hal ini kerana kos bahan api merupakan kos yang penting bagi syarikat penerbangan kerana melibatkan kos operasi. Penutupan ruang udara juga telah mengakibatkan pasaran kargo udara mencatatkan pertumbuhan yang lebih perlahan pada Januari 2022. Terusnya, analisis kewangan bagi syarikat Ryanair.
Nisbah hutang kepada ekuiti bagi syarikat Ryanair memperoleh sebanyak 1.73 bagi suku tahun pertama dan juga kedua. Namun bagi suku tahun ketiga telah menurun kepada 1.49. Melalui nisbah ini kita dapat lihat risiko pembiayaan hutang semakin baik. Hal ini kerana syarikat Ryanair meletakkan sasaran hutang bersih SIFA bagi akhir tahun 2024 bagi mengeksploitasi peluang pertumbuhan yang wujud di Eropah. Margin keuntungan Ryanair pula bagi suku tahun pertama memperoleh sebanyak negatif 8.28% iaitu paling rendah pada tahun 2022. Seterusnya pada suku kedua berlaku peningkatan iaitu sebanyak 7.21% dan terus meningkat sebanyak 26.8% bagi sukuan ketiga. Apabila berlakunya pencerobohan ke Rusia ke atas Ukraine pada Februari 2022 telah memberi kesan yang ketara di mana syarikat Ryanair memperoleh kerugian bersih sebanyak negatif $97.400. Oleh itu, syarikat tersebut terpaksa mengambil tindakan rangsangan dengan menurunkan tambang harga sebanyak 4% untuk menarik lebih ramai pelanggan. Akhir sekali, nisbah cepat bagi suku tahun pertama ialah 1.01 dan meningkat semula pada suku tahun kedua dan ketiga iaitu sebanyak 1.08. Hal ini jelaslah nisbah cepat bagi syarikat Ryanair lebih dari nilai 1 yang membawa maksud bahawa syarikat mempunyai kecairan aset yang mencukupi untuk membayar liabiliti semasa. Analisis penanda aras bagi industri penerbangan, kami telah memilih syarikat Lufthansa sebagai penanda aras untuk membuat perbandingan dengan syarikat Ryanair selama 3 sukuan bagi tahun 2022. Hal ini kerana syarikat penerbangan Lufthansa tersenarai dalam The World Best Airline in Euro 2022. Bagi nisbah hutang pada ekuiti menunjukkan syarikat Ryanair dan Lufthansa menunjukkan penurunan dari sukuan pertama hingga sukuan ketiga, namun syarikat Lufthansa menanggung hutang lebih tinggi berbanding syarikat Ryanair bagi setiap sukuan kerana nilainya lebih tinggi. Seterusnya bagi margin keuntungan, kedua-dua syarikat mengalami kerugian pada sukuan tahun pertama dan meningkat semula pada sukuan kedua dan ketiga. Pada sukuan pertama, syarikat Ryanair paling terkesan kerana kerugian yang dialami lebih tinggi iaitu sebanyak negatif 8.28% berbanding Lufthansa sebanyak negatif 1.81%. Kemudian pada sukuan ketiga, syarikat Ryanair berjaya mendapat margin keuntungan lebih dari syarikat Lufthansa iaitu sebanyak 26.8%. Okey, akhir sekali bagi nisbah cepat, syarikat Ryanair menunjukkan prestasi lebih baik dari syarikat Lufthansa kerana nilainya lebih dari 1. Manakala syarikat Lufthansa menunjukkan nilai bawah dari 1 bagi setiap sukuan. Jelaslah syarikat Lufthansa mengalami masalah kurang kecairan aset untuk membayar liabiliti semasa. Hari ini, kita akan membincangkan mengenai peranan industri yang berbeza dalam menangani kemerosotan ekonomi yang disebabkan oleh perang antara Rusia dan Ukraine. Pertama sekali, mari kita berbincang mengenai industri minyak dan gas. Untuk menangani isu ini, industri mesti mengambil langkah untuk membangunkan perkongsian dengan syarikat Ukraine, meningkatkan pelaburan teknologi dan mengurangkan pergantungan kepada Rusia. Dengan berbuat demikian, mereka boleh mengawal harga minyak pasaran dan membenarkan akses kepada sumber teknologi baharu. Syarikat Ukraine juga mungkin mempunyai akses kepada pelbagai jenis rizal minyak dan gas serta teknologi baharu untuk mengekstrak dan memproses sumber ini. Hal ini boleh membantu mempelbagaikan industri dan meningkatkan kecekapannya. Seterusnya, mari kita membincangkan mengenai industri pertanian. Untuk menangani kemerosotan ekonomi, industri pertanian harus meneroka peluang pasaran domestik, mengikuti kemajuan teknologi seperti pertanian dan deria untuk mengoptimalkan penggunaan nutrien tumbuhan, meningkatkan hasil dan mengurangkan kesan alam sekitar. Mempelbagaikan aktiviti pelaburan dalam sektor pertanian juga dapat menangani masalah kekurangan makanan dan kos sara hidup yang tinggi. Akhir sekali, mari kita bercakap tentang industri penerbangan. Untuk menangani kemerosotan ekonomi, industri penerbangan harus membangunkan laluan penerbangan baharu, mewujudkan perkongsian dengan rakan kongsi tempatan dan memantau situasi politik untuk memastikan keselamatan pelanggan. Mempelbagaikan rakan dagangan boleh mengakses pasaran baharu dan meningkatkan asas pelanggan, mengurangkan pergantungan kepada mana-mana satu rakan kongsi dan menjadikan industri lebih berdaya tahan terhadap kemelesetan ekonomi atau ketidakstabilan politik. Hal ini boleh membawa kepada peningkatan hasil dan kestabilan yang lebih besar untuk industri. Kesimpulannya, setiap industri mempunyai peranan untuk menangani kemerosotan ekonomi yang disebabkan oleh peperangan antara Rusia dan Ukraine. Dengan mengambil langkah yang perlu, industri ini boleh meningkatkan kecekapan mereka, memperbagaikan operasi mereka dan akhirnya meningkatkan daya tahan mereka terhadap kemelesetan ekonomi dan ketidakstabilan politik. Kesimpulannya, seperti yang anda dapat lihat di paparan skrin anda, terdapat 3 jenis jadual iaitu yang pertama ialah jadual nisbah hutang kepada ekuiti, jadual margin keuntungan dan juga jadual nisbah cepat. Jika diperhatikan pada jadual margin keuntungan, kita dapat lihat bahawa syarikat Shell mempunyai margin keuntungan yang paling rendah berbanding dengan CF Industries dan juga Ryanair. Maka di sini jelaslah terbukti bahawa syarikat Shell menghadapi kesan daripada peperangan Rusia dan juga Ukraine.